jalan keluar. Kita berpusinglah meraba-raba dalam kegelapan yang tak ada cahaya. Seolah semua tertutup, semua jalan tertutup untuk kita berubah jadi lebih baik. Dan akhirnya akan timbullah rasa putus asa, putus harap. Akhirnya kita tak nak kita menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Sebab ada beberapa orang juga klien yang saya kendalikan yang mengatakan Allah itu zalim, Allah itu tak adil. Masya Allah. Sebab itu tengok, bila kita sendiri sebenarnya yang tidak ada usaha untuk keluar daripada perkara-perkara yang tidak membahagiakan tadi, tidak keluar daripada perkara yang menjengkam kita, maka subhanallah kita tak nak akhirnya kita ini menyalah-nyalahkan Allah dan menyalah-nyalahkan takdir. Sedangkan kita yang tidak berusaha. Sebab itu, Masya Allah, ambillah masa tuan-puan sekalian yang mendengar ketika ini dalam masa yang singkat ini, ambil masa, beri peluang pada jiwa kita, beri ruang pada diri kita untuk apa? Untuk kita buka pintu bahagia seluas-luasnya dan keluar daripada pintu derita sesegeranya. Sebab itu, nak masuk pintu bahagia kena usaha. Kena usaha cari kunci dulu kan. Sebab pintu ni banyak ni, pintu bahagia ni banyak. Tapi kita tak ada kunci nak masuk, kita takkan dapat melaluinya, tersekat di situ. Sebab itu, nak dapat kunci bahagia, insyaAllah, macam mana cara untuk jiwa kita merdeka, untuk dapat jiwa yang bahagia, insyaAllah, kita akan kongsikan, akan datang, slot yang akan datang, ya, insyaAllah 10 pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk dapat kunci bahagia. Bukan sahaja dunia, malah akhirat package kita dapat sekali. Oleh itu, insyaAllah, untuk slot akan datang, kita jumpa lagi insyaAllah untuk dapat tips insyaAllah bersama-sama. Wallahualam. InsyaAllah. Ustazah pandai kan, gantung kat situ. Untuk anda minggu depan 10 tips bahagia bagaimana. Tapi berkata tentang merdeka, lawan dia kepada hamba. Tapi ada satu hamba yang sangat-sangat bahagia sebenarnya, iaitu adalah perhambaan paling bahagia saat kita benar-benar menjadi hamba Allah SWT dengan cara apa? Memerdekakan diri dari setiap sesuatu yang bersifat dunia. InsyaAllah. Apa yang Ustazah nyatakan tadi, 3 punca itu, semua tu adalah sifat dunia yang mana tak kekal lama. Dia akan hilang di bawah masa. Apa pun, terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama dengan Ustazah lagi untuk 10 tips bagaimana untuk bahagia tersebut. Terima kasih banyak Ustazah. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Man, saya ni kan dah lama lah nak cari buku-buku ilmiah untuk diletakkan dalam perpustakaan mak saya ni. Tapi nak beli buku, bajet tak ada. Lah Is, kamu hubungi je IKIM. Sebab diorang tengah jalankan program wakaf buku IKIM. Program tu untuk pihak-pihak yang memerlukan. Seperti perpustakaan, sekolah tahfiz, pusat sumber masjid dan banyak lagi. Wah, tapi apa nombornya? Oh ya, kamu hubungi atau WhatsApp nombor 011-5959-5400. Dapat tak? 011-5769-5400. Sekarang juga saya buat. Terima kasih, Man. Sama-sama. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu dia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan Arasy yang agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari, jadikan ia hujah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila Allah telah memberikan pertolongan dengan pembukaan kota Mekah, yakni kemerdekaan, maka apa yang akan kamu lihat? Manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, ramai orang akan masuk Islam. Kenapa dengan pembukaan kota Mekah? Kenapa dengan kemerdekaan sepatutnya menjadikan manusia ramai-ramai berminat dan akan masuk kepada agama Islam? Sebab apabila Islam memerintah, maka ad-din
indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah iaitulah Islam, dan Islam ini diletakkan sebagai cara hidup kehidupan manusia pada ketika tersebut, dan tidak ada kehidupan yang paling cantik, perjalanan kehidupan yang paling cantik melainkan perjalanan kehidupan yang berlandaskan kepada keadilan, kepada kehidupan akhlak Islam. Contoh terbaik yang akan dibangkitkan, yang akan ditunjukkan oleh orang Islam, akhlak yang paling baik, akhlak yang mencontohi akhlaknya Rasulullah SAW, akan menyebabkan ramai orang terdorong untuk masuk ke agama Islam. Islam agama suci, Islam agama yang mengambil berat tentang kebersihan, Islam yang memegang salih asyamat janji-janji Nabi SAW tentang orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak khianat. Maka andai orang Islam berpegang dengan Islam yang sempurna, maka tidak ada perjalanan kehidupan yang paling cantik melainkan kehidupan yang berlandaskan kepada sistem yang dianjurkan oleh Nabi SAW, iaitulah dinullah, iaitu agama Islam. Namun ingat, jangan kita sampai jadi fitnah balik kepada Islam. Orang Islam berakhlak dengan akhlak yang paling buruk. Orang Islam yang paling banyak mencuri. Orang Islam lah yang paling banyak khianat dan sebagainya, menyebabkan orang tidak tertarik kepada Islam. Orang benci kepada Islam disebabkan perangai-perangai kita. Maka kita telah menjadi fitnah kembali kepada Islam. Maka tuan-tuan, apabila Allah berikan kepada kita salih asyamat kemerdekaan, maka berakhlaklah dengan akhlak Islam yang sungguh-sungguh, dan insya-Allah kita akan menjadi contoh dan teladan yang paling baik kepada orang-orang yang lain yang belum Islam untuk kembali kepada Islam beramai-ramai, hasil daripada kemerdekaan yang Allah berikan kepada negara kita ini, insya-Allah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan selawat ke belum hari ini, jom kita memperbanyakkan selawat kita pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Moga-moga asbab daripada selawat itu Allah permudahkan segala urusan, dan juga asbab selawat tersebut Allah kurniakan kita syafaat bagi Nabi SAW di hari yang sangat-sangat kita memerlukannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk rakan pendengar, telah bersama-sama kita ikuti perkongsian sebentar tadi menerusi rancangan Tarbiyah bersama dengan Ustazah Hidayu. Masya Allah, semoga apa yang dikongsikan tadi, apa yang dikatakan sebagai jiwa merdeka dan jiwa bahagia, harap-harap kita dapat jadikan sebagai semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita menjadi orang yang benar-benar merdeka, benar-benar mencapai kebahagiaan, insya-Allah. Jadi untuk rakan-rakan yang mana terlepas dengar, kita ada siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada video yang telah pun kami kongsikan. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang berada di FB tadi yang telah pun tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat mengecapi erti kemerdekaan, erti bahagia yang sebenar, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, teruskan kesetiaan menghayati. Hari Jumaat memang kita merupakan hari untuk kita kongsikan seberapa banyak ilmu yang boleh, insya-Allah. Dan sebentar saja lagi kita bakal bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman menerusi tadabbur. Dalam rancangan tadabbur minggu ini, kami bawakan kepada anda ulasan untuk tadabbur surah Al-Kahfi, sambung untuk ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kan selalu 3 ayat, kali ini kita bawa 2 ayat je, tapi ini 2 ayat yang mantap, insya-Allah, untuk kita membina jati diri kita, belajar daripada pemuda Al-Kahfi, insya-Allah. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan juga di seluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saya dengarkan terlebih dahulu Putri Voices of Umi dengan Rasulullah, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Walaupun hati dalam
Sampai berkaliber. Pengisian bermutu. Inspirasi Inforia Islam. Semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar Saban Jumaat. Kita bersama menerusi rancangan tak lain tak bukan rancangan Tadabbur untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Dan berada di ujung talian saya ini untuk bersama kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati, Terima kasih Ustaz kan sudi untuk bersama dengan kami. Alhamdulillah, dan kali ini kita nak menyambung lagi kan Ustaz perkongsian kita dalam Tadabbur. Kita nak bawakan Tadabbur bagi surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 19 hingga ayat 20. Kita ada 2 ayat saja hari ini sebab uraiannya agak panjang insya-Allah. Jadi muka awalan ni sebelum kita nak kepada akronim kita kongsikan terlebih dahulu sikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur yang tidak jemu-jemu untuk menemani sesi perkongsian Tadabbur kita kepada surah yang amat penting yang memberikan bekalan cahaya untuk kita berjalan dari Jumaat kepada Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua para pendengar setia IKIM, penonton Facebook IKIM, tetamu 5 Safar 1444 Hijrah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita sedang berada di fasa pemuda-pemuda Al-Kahfi telah bangun daripada lena mereka. Dan mereka merasakan seperti tidak ada perubahan apa-apa berlaku kerana Allah merakamkan perkara pertama yang mereka bincangkan bila bangun daripada tidur mereka adalah berapa lama mereka tidur. Dan bukannya apa telah berlaku pada janggut kamu, apa telah berlaku pada wajah kamu berkedut sana sini, apa telah berlaku pada kuku kamu kenapa panjang, apa sudah berlaku kepada kita semua ni nampak tua belaka 300 tahun. Tidak. Jadi perbualan yang berlaku antara 7 pemuda ini telah mendapat perhatian surah Al-Kahfi ayat 19 hingga ayat 20. Lalu mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka untuk mereka saling bertanya-tanyaan di antara mereka sesama mereka. Lalu berkata seorang dari kalangan mereka, berapa lama sebenarnya kamu semua telah diam diri di sini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Lalu mereka sebahagiannya berkata, kita telah berdiam diri di sini selama sehari atau separuh hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Lalu sebahagian mereka pula berkata, Tuhanmu, pemelihara kamu, dia mengetahui terhadap berapa lama telah kamu berdiam diri, duduk di sini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Maka utuskanlah seorang dari kalangan kamu dengan wang perak kalian ini untuk pergi ke bandar kota. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Maka hendaklah diperhatikan yang manakah makanan yang paling suci. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. Lalu hendaklah dia membawanya untuk kamu semua sebahagian daripada rezekinya. وَلْيَتَلَطَّفْ. Dan hendaklah dia berlemah lembut. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Dan sekali-kali dia mesti tidak memberitahu perihal kalian semua walau seorang. Baik, daripada bicara para pemuda Al-Kahfi yang dibangunkan Allah selama tidur mereka ratusan tahun ataupun 300 tahun, kita belajar sesuatu di sini. Sekurang-kurangnya ada 5 perkara, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ya. Yang pertama sekali, B yang pertama sekali kat ini 5B Puan Yati.
Iaitulah bangkitnya pemuda ini ada tujuan. Maha suci Allah daripada menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Walaupun terkadang kita tertanya-tanya, benda sekecil itu pun perlu ke difikirkan. Saudara-saudari, walaupun kecil macam mana sekalipun nyamuk, Allah Ta'ala buat ada tujuan. Walau sekecil mana pun kulit atau bulu yang terjelma daripada buah tamar yang Allah sebut di dalam surah Fatir, itu tetap mempunyai tujuan. Segala apa yang Allah sebut, tidak boleh kita kata ini isu kecil. Jangan kata begitu. Jadi pemuda-pemuda Al-Kahfi, bila mereka bangun, mereka ada berdialog. Dialog itu bukan dialog yang direka-reka. Memang orang kata poneti perbualan spontan. Perbualan spontan. Dan mereka bukan beri ucapan di hadapan manusia lain. Mereka sekadar bersembang. Saya guna istilah bersembang. Supaya kita boleh beza antara sembang dengan memberi ucapan. Beri ucapan ni nampak macam formal, macam memegang mikrofon, ya, bercakap di hadapan ramai orang. Tapi kalau sesama anda, sesama kawan-kawan, duduk pula dalam gua, ya, bukan ada orang tengok pun. Jadi ini namanya bersembang. Sesama anda ni kawan-kawan, bukan orang lain. Takkan anda berceramah pada kawan-kawan, takkan anda berkhutbah pada kawan-kawan. Ini namanya bersembang. Tetapi Allah Ta'ala merakamkan dan menjadikan ia sebahagian daripada ayat Al-Quran dan dikekalkan sampai hari kiamat. Maknanya apa? Dialog diorang, sembang diorang tu ada tujuan. Setengah orang kata, ya, tak payah kot beri perhatian kepada apa yang diorang sembang. Sedangkan Allah merakamkan sembang mereka itu, yang mana sampai kepada saya kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangkap. Kalau mushaf kita tu, muka surat 295 tu, tuan-tuan apa-apa boleh belik sendiri. Sampai 6 rangkap tu. Kalau sampai 6 baris, ini nampak hal serius. Ini perkara yang mesti dititik beratkan, dan saudara-saudari tidak boleh berkata itu isu remeh. Segelintir orang, dia suka membesarkan perkara yang Allah kecilkan. Sebahagian orang suka mengecilkan apa yang Allah besarkan. Kita sepatutnya memberi perhatian dengan membesarkan apa yang Allah besarkan dan mengecilkan apa yang Allah kecilkan. Terkadang segelintir kita lebih suka bertanya tentang nama-nama pemuda itu. Sedangkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nama-nama itu tidak penting mana. Yang penting apa yang mereka duk sembang tu. Sebab Allah jadikan ayat Al-Quran kerana sembang mereka ada teladan yang amat berharga, sehingga Allah tidak mahu kita ni yang duduk di akhir zaman ni, di zaman menjelang Dajjal nak muncul, terlepas mutiara berharga daripada ucapan ni. Jadi apa ucapan diorang? Ucapan diorang adalah, hey, saudara-saudariku, berapa lama je kita tidur? Lalu lahir kumpulan pun itu. Kumpulan yang bersatu adalah kumpulan yang saya rasa kita tidur seharian lah. Lain benar, lain macam kita tidur ni. Alahai kita pun, bila bangun daripada tidur, ada pernah tanya suami, berapa lama bang saya tidur bang? Ataupun suami pernah tanya kita, yang berapa lama ya kita tidur? Mana pernah disembang begitu? Sebab tidur itu satu fenomena biasa bagi kita. Satu fenomena biasa, tak ada benda sangat nak dibincangkan. Tetapi tiba-tiba, kalau kawan baik satu asrama yang tidur dengan kita, ataupun suami isteri kita sendiri, ataupun dengan anak-anak kita sendiri, mama, berapa lama ya kita tidur? Ini menunjukkan ada benda aneh telah berlaku. Dan anda cenderung untuk berbincang dengan lebih dalam tentang kita kena siasat. Berapa lama sebenarnya kita tidur? Tiba-tiba ada kumpulan yang kedua muncul selepas kumpulan yang pertama yang excited nak bincang berapa lama kita tidur, dan kumpulan ini menyarankan agar berhenti berbincang. Kita takkan jumpa noktah kepada perbincangan ini. Ada baiknya kita melihat perbuatan tidur kita itu adalah perbuatan daripada Rabbukum alam bima labithum. Tolonglah lihat perbuatan tidur itu perbuatan daripada Rabbun. Ia adalah perlindungan daripada Allah. Kita tak tahu apa yang berlaku sepanjang kita tidur.
yang pasti Tuhan telah jaga kita. Rabbukum, artinya Rabbun. Saya pernah hurai dahulu kepada saudara-saudari semua, ayah ibu, di mana ia bermaksud bukan sekadar Tuhan, tetapi penjaga, pemilik, pelindung, pemberi kasih sayang, pemberi ilmu. So, apa yang cuba ditekankan oleh kumpulan yang kedua ini, yang menegur sesama pemuda-pemuda Al-Kahfi? Terkadang kita terlalu excited dengan operasi di akal fikiran ni. Kita excited nak berbincang, buat siasatan, buat kajian, tengok pokok kat luar, tengok matahari untuk menandakan berapa lama kita tidur, sehingga kita terlupa. Terkadang yang lebih penting bukan berapa lama kita tidur. Bukannya membesarkan tentang apa telah berlaku pada kita, tetapi membesarkan apa yang Tuhan telah buat pada tubuh badan kita. Apa yang sebenar telah Tuhan lakukan pada kita sebenarnya. Jadi, pemuda-pemuda ini telah sepakat untuk berkata, apa yang telah terjadi adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Soal berapa lama, wallahualam. Yang penting tidur itu sendiri ada tujuan. Tidur itu sendiri Allah kurniakan sebagai kerehatan. Bukankah kita bimbang-bimbang, takut-takut? Allah telah selamatkan kita dengan tidur. Rabbukum, cara Allah lindungi kamu dengan cara tidur. Waja'alna naumakum subata. Kita baca juzul amma, kita baca surah An-Naba. Allah jadikan tidur itu subata. Dia putuskan kamu daripada resah gelisah. Bila tak ada orang kalau resah gelisah dia boleh tidur. Tapi bila dia boleh tidur, dia terputus seketika. Dia diputuskan Tuhan. Itu cara Allah biarkan manusia tidak ingat apa lahkan hidup dia. Iaitulah dengan cara tidur. Jadi fokus pada kehebatan Allah pada kejadian tidur. Dan bukannya excited nak menggunakan akal fikiran bagi melakukan operasi siasatan berapa lama kita tidur. Sebab manusia tidak diberitahu dalam hal-hal ghaibiyat seperti ini. Jadi ini antara menarik bagaimana sembang yang kecil-kecil itu pun Allah jadikan dialog yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Okey. Yang politik yang dua, berwaspada dengan fitnah kekayaan. Pemuda Al-Kahfi telah berkata, kita kena berhenti berdebat, berbincang, dan kita kena cari makanan. Itu adalah keutamaan. Perdebatan tidak menghilangkan kelaparan. Ayuh kita selesaikan dahulu masalah kelaparan. Dan ini duit kita semua. Tolong lantik satu orang untuk guna duit perak ini. Baba'athu ahadakum biwarikikum. Tuan-tuan perhatikan ada kalimah kum di situ. Maknanya ini bukan duit saya, ini duit kita bertujuh yang sudah kita tabungkan. Kita dah kumpulkan sekali. So hasil kita kumpul sekali ni, ambil satu orang, turun daripada gua, pergi beli roti gardenia ke apa, untuk menghilangkan kelaparan kita semua. Dan dia telah berpesan, agar berhati-hati memilih makanan, iaitulah memilih makanan halal, dan juga bawa datang rezeki. Kenapa penting ketua pemuda Al-Kahfi ni kata faliyatikum birizqin min, bawa mari rezeki? Kenapa dia tak kata bawa mari roti, tetapi dia kata bawa mari rezeki? Sebab ada orang dia melihat roti itu sebagai roti, lalu kerana dia lapar dia akan membeli sesuka hati. Tetapi kalau kita pandang roti sebagai rezeki Allah, sikit atau banyak yang dia berjaya dapat, itu yang terbaik daripada Tuhan. Dia ada perasaan timbang rasa pada orang lain. Kalau saya monopoli roti ni, saya beli kerana saya begitu lapar, lalu kita beli banyak-banyak, semuanya ikut kita punya hawa nafsu, akan ada orang tak dapat memperolehi roti tersebut. Sebab kita sudah monopoli. Jadi ini satu benda penting, saudara-saudari, di mana pemuda Al-Kahfi mengajar kita cara pandang perbelanjaan. Jangan kerana duit kita banyak, kita beli sesuka hati. Sebab apa? Kamu bukan guna duit kamu tu. Kamu guna duit 7 orang pemuda. Kalau nak beli lebih-lebih, bincang dulu. Mesyuarat dulu.
Jangan kamu beli benda yang bukan dalam mesyuarat. Jadi apa yang sedang diajar oleh pemuda ini ataupun yang Allah Ta'ala nak didik kita, pada duit kamu tu ada duit orang lain. Ini yang menyebabkan lahirnya falsafah zakat. Dan kalimah azkar digunakan dalam ayat ini. Kerana nak bagi isyarat adanya kalimah zakat dalam Al-Quran. Orang yang memahami tentang zakat, dia akan faham pada harta yang dia ada, orang miskin di situ. Ada hak asnaf di situ. Jangan berbelanja boros sangat. Jangan tak fikir ada orang lain berhak pada kekayaan kamu. Sampai kamu boleh beli sesuka hati kamu. Tolong fikir orang lain boleh. Subhanallah. Jadi, jangan kita gopoh gapah menggunakan duit yang ada di tangan untuk membeli apa sahaja, kerana ini bukan sikap orang yang diberikan Allah rahmah. Pemuda Al-Kahfi adalah contoh manusia diberikan Allah rahmah. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Lalu Allah berikan kepada mereka rahmah. Dan antara rahmah Allah kepada diorang adalah mereka ada sifat rahmah pada orang lain. Saya boleh beli sebab duit banyak ni. Saya boleh sapu bersih roti gardenia dekat 7E ni. Kebetulan kita nak duduk gua berapa lama ni, kita pun tak tahu, kita beli semua. Ada duit kita, anak-anak bangsawan. Kita ada banyak duit ni, kita dah tabung. Tapi sekejap, kamu nak beli apa-apa, kamu ingat, ini diputuskan ke tidak oleh 7 orang pemuda? Adakah kamu beli ni berdasarkan kamu minta izin dulu? Sebab ini bukan duit kamu saja, ini ada duit orang lain. Jadi falsafahnya adalah dalam kekayaan kita, always kena ingat ada hak dan harta orang lain. 2.5% itu. Ya, baik. Kemudian, subhanallah, kita lihat pada pengajaran ketiga, hebat Quran Puan Yati, walaupun nampak macam cerita, macam dialog, sembang, tapi satu persatu Allah tegur kita. Ya, Allah tegur kita tentang zakat kita macam mana. Ya. Kemudian yang ketiga, beri perhatian pada makan dan minum. Sebab apa? Sebab makan minum ni, dia boleh beri kesan pada hati. Allah larang mukmin dalam surah tu, ya, Al-Ma'idah, seingat saya, agar jangan mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Mabuk ni datang daripada apa? Makan minum. Ini adalah perintah pertama sebelum Allah haramkan terus arak. Sebab ada makan minum boleh beri mudarat pada akal sampai hatta ta'lamu ma taqulu. Sebab ada orang dia makan, dia minum sesuatu yang menyebabkan dia tidak lagi boleh berfikir tentang apa yang dia ucap dalam solat. Maknanya ada makan minum yang melalaikan hati kamu. Ya benar, kadang makanan itu kamu makan halal, disembelih. Tetapi kena fikir juga, bagaimana kamu punya duit yang menyebabkan kamu dapat beli makanan halal itu. Dibimbangi cara menuju kepada membeli makanan halal itu tidak halal. Iaitulah kamu melakukan pekerjaan yang salah di sisi syarak, mengambil duit dengan mencuri, lalu duit kecurian itu digunakan untuk membeli makanan halal. Itu pun tidak halal. Matlamat tidak menghalalkan cara. Nak makan benda baik tapi guna duit curi daripada masjid, tak boleh. Jadi azka ta'aman, pemuda Al-Kahfi sangat menitik beratkan hal makan minum. Ini jelas menunjukkan mereka ini sangat dekat dengan ajaran Nabi Isa. Pun Nabi Isa sudah tiada waktu ini, barangkali sudah naik ke langit ratusan tahun. Sebab apa Nabi Isa? Sebab Nabi Isa ni antara mukjizat dia, ya, kalau Puan Yati masih ingat zaman-zaman kita berbicara pasal ibrah dahulu, ya, saya sebut mukjizat Nabi Isa ni, dia tahu apa awak makan dalam rumah. Subhanallah. Nabi Isa ni, dia punya mukjizat, dia boleh habak, dia boleh bagi tahu awak makan apa pagi tadi. Awak makan benda yang tak halal. Awak makan perkara yang syubhah. Dia boleh bagi tahu Bani Israel makanan apa mereka telah makan tadi rupa-rupanya tidak syar'i. Sebab itulah Nabi Isa sangat tidak disukai, dibenci oleh Yahudi. Sebab Nabi Isa bukan setakat
bagi tahu makanan apa kamu makan pagi tadi. Dia siap bagi tahu ni ada Bani Israel, orang-orang yang telah diberikan penghormatan kerana ada ilmu agama. Tiba-tiba mereka makan rasuah, mereka makan riba, dan mereka simpan perak, emas bawah bantal, bawah katil, dalam almari, mengumpul kekayaan, sedangkan jiran mereka gelandangan. Orang miskin papa kedana dikeliling mereka, langsung mereka tidak perhatikan. Mereka menyimpan dan menyimpan dan menyimpan. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala mahu bukannya prinsip menyimpan sahaja, tetapi infak, sedekah. Jadi ini menyebabkan Nabi Isa dibenci. Tiba-tiba pemuda Al-Kahfi juga menitik beratkan hal-hal makan minum. Ini jelas menunjukkan mereka sangat terpengaruh dengan ajaran Islam yang amat menitik beratkan perihal makan minum. Jadi tuan-tuan puan-puan, makan kenyang sangat pun tak boleh. Nanti kita tak ada semangat untuk menghayati apa kita cakap di dalam solat yang kita kerjakan. Lapar sangat pun susah juga hati kita. Maka sebab itu Allah nak kita ambil jalan tengah. Azka ta'aman. Jangan biarkan perut kosong, ya. Sebab tu kena berbuka. Jangan biarkan perut kosong. Sebab tu Allah jadikan Makkah bukan padang pasir. Allah murahkan rezeki dengan buah-buahan daripada air Zam-Zam. Tetapi jangan pula sampai terlampau kenyang hingga tidak boleh lagi berdiri untuk solat dan menghayati apa yang kita bacakan. Jadi itu cerita tentang pemuda Al-Kahfi menitik beratkan makan minum. Tuan-tuan ingat ya, akhir zaman yang menghampiri detik-detik Dajjal nak muncul ini, antara industri yang paling terdedah kepada kotoran dan punca penyakit kanser adalah industri pemakanan. Berwaspada dengan makan minum kita beli di kedai-kedai, di mall dan seumpama dengannya. Takut dah masuk macam-macam perencah tambahan yang membawa mudarat pada tubuh badan. Halal tu halal, tapi tidak tayyiban pun itu. Tidak tayyiban, tak ada kualiti, tak ada khasiat. Dah dicabut dah yang baik-baik, yang original, yang organik tu. Ya, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, berusaha mematuhi sains kemenangan. Maksudnya apa? Kita ni tidak boleh tawakal begitu sahaja tanpa usaha. Kita study musuh kita. Kita kena study strategi yang terbaik. Sebab pemuda-pemuda Kahfi, kita bincang minggu lepas, kenapa diorang bawa anjing? Bukan ke bahaya tak bahaya ni Allah telah tentukan. Ajal maut sudah ditentukan Allah. Tapi diorang bawa anjing. Dan anjing itu berfungsi dengan kepada tuannya. Dan dirakamkan di dalam Al-Quran. Sebab ini strategi, ini cara untuk mengelak bahaya. Dan sekarang kita lihat ayat 19, ayat 20, satu persatu SOP diumumkan oleh ketua Al-Kahfi. Saya namakan SOP sebab detail, memang detail dia punya pengumuman tu. Mula-mula dia kata, ya, pastikan kita berhenti berdebat. Kemudian yang kedua, kita lantik satu orang. Jangan pergi beramai-ramai. Tak ada faedah pergi ramai-ramai sekadar nak beli makanan. Lepas tu kena cari orang yang mahir dengan geografi dan lokaliti. Dia paling tahu kat mana restoran halal. Kalau tidak, dia ambil masa, dia buang masa kita pun mati kebuluran belaka sebab lambat sangat nak cari kedai. Yang keempat, pastikan dia bercakap dengan talatuf, dengan lemah lembut. Dia tak boleh emosional pada non-Muslim yang mungkin akan perasan dia ni orang yang beriman. So dia jangan marah-marah. Orang ini kalau kena tangkap, dia akan bocor rahsia kita semua. Jadi kenapa detail dia punya pengumuman SOP dia tu? Sebab dia takut salah satu step by step tadi gagal. Dia risau satu langkah gagal, semua akan gagal. So pentingnya pemuda Al-Kahfi, ya, berpesan kepada rakannya yang akan turun agar pastikan ini semua tidak mengalami technical problem. Tidak mengalami error. Ada masalah pada restoran, pemilihan restoran. Jangan ada masalah pada cara bercakap dengan cashier. Jangan ada masalah pada kalau kena tangkap. Jadi sangat detail, teliti, profesional pemuda Al-Kahfi dalam pengarahan mereka. Mereka bukan tawakal gitu-gitu, turun ramai-ramai, kita cari roti, insya-Allah ajal maut di tangan Tuhan. Mana ada. Mereka berstrategi. Dan saya meyakini ada strategi. Saya meyakini cerita macam inilah yang menjadi inspirasi Nabi untuk berhijrah.
Nabi rancang, Nabi perancangan teliti, Nabi mengelakkan bahaya bukan hanya dengan doa, bahkan dengan strategi. Akhir sekali tuan-tuan, di sini mungkin kita tak perasan pengajaran paling besar adalah besarnya peranan ketua keluarga. Jadi semua ketua-ketua yang bernama lelaki, ketua-ketua keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang diperingatkan Allah dengan ayat-ayat Allah pada khutbah Jumaat. Masjid kan dia ada imam. Imam membentuk ahli masjid dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Dan juga pada hari Jumaat, hari ini, kita lelaki kena belajar jadi imam dengan khutbah Jumaat. Peringatan-peringatan yang diberikan itu dapat dirumuskan menerusi pesanan Ketua Pemuda Al-Kahfi. Ketua Pemuda Al-Kahfi kata berhenti berdebat. Artinya kita dengan anak kita jangan duk galakkan mereka terbabit dalam perbualan dan perdebatan yang sia-sia. Subhanallah. Ketua Pemuda Al-Kahfi sangat menitikkan makan minum. Maka ketua keluarga sila titik beratkan makan minum ahli keluarga. Ketua Pemuda Al-Kahfi berpesan wal yatalaffaz, komunikasi dengan bahasa yang baik. Maka ketua keluarga kena pesan pada anak-anak bini kita agar berkomunikasi dengan baik. Ketua Pemuda Al-Kahfi kata kalau bahaya datang jangan sebar pada orang lain. Maka ketua keluarga kalau ada apa-apa keburukan, dosa kita buat, jangan duk sebar pada orang lain. Jangan duk pengaruhi orang lain. Subhanallah, cantiklah. Mudah-mudahan kita pelajari daripada ayat 19 dan ayat 20. Terima kasih Puan Yati. Terima kasih banyak Ustaz. Dia memang mengajar kita bila kata tentang lelaki kawam ni, lelaki yang bertanggungjawab ni bukan sekadar beli beras Ustaz kan. Tak cukup sekadar beli beras. Maksudnya ketanggungjawab kena beres, insya-Allah. Ustaz, ujung-ujung ni Ustaz, kita kongsikan kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini bila cakap tentang apa yang digariskan, apa yang diperkatakan, dibincang-bincangkan oleh lelaki Al-Kahfi ini Ustaz. Silakan. Kesimpulannya, apa yang telah mereka perbincangkan telah menjadi cerita Allah Ta'ala kerana ia ada cahaya. Kalau anda akan perasan ya, seolah-olah cerita Pemuda Al-Kahfi ni dah tamat dah. Kecuali ayat 21 sahaja. Seolah-olah Allah tak cerita sangat apa berlaku lepas dia orang turun pergi cari roti tu. Supaya kita dapat terus fokus. Fokus yang tidak berganjak daripada apa agaknya hikmah. Allah rakamkan mereka berdialog tentang berapa lama mereka tidur. Kerana di situ manusia ini sangat suka berdebat. Manusia ini sangat suka mengagung-agungkan kehebatan akal fikiran. Mereka kadang terlupa ada perkara yang lebih besar daripada itu, iaitulah ada perkara di luar daripada kemampuan akal, iaitulah pengetahuan yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu mengenai sesuatu perkara itu. Terima kasih Puan Yati, itu saja. InsyaAllah. Ini bila kata hari Jumaat kena baca surah Al-Kahfi supaya dia gunakan cahaya dari Jumaat ni sampai Jumaat akan datang. Ustaz kan penting cahaya. Tadi Ustaz pun kongsikan lagi pentingnya cahaya. Cahaya tu adalah ilmu lah Ustaz kan. Ilmu adalah cahaya. Jom kita sama-sama cari ilmu, dapatkan ilmu di dalam tadabbur bersama Ustaz Syahri pun banyak ilmu kita belajar. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Info Rakyat Islami. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya.
Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Telah bersama-sama kita ikuti sebentar tadi perkongsian tadabbur surah Al-Kahfi ayat 19 dan ayat 20 bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Moga-moga kita dapat input yang baik dalam kita nak lebih bersemangat dalam kehidupan kita, terus bangkit dan meneruskan kehidupan dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan yang kita sedar kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Semoga pengajaran daripada surah Al-Kahfi tadi memberi kita satu suntikan untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi, insyaAllah. Jadi rakan-rakan mana yang terlepas dengar tadi, kita ada siaran ulangannya pada hujung minggu nanti. Hari Ahad pukul 6.30 pagi. Hari Ahad 6.30 pagi. Dan juga kita ada perkongsiannya di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Ada videonya telah pun kami sediakan. Jadi anda boleh tonton kembali di situ. Tekan butang share bagi yang belum lagi. Subscribe channel YouTube channel IKIM, silalah berbuat demikian, subscribe dan tekan notification, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan-rakan teruskan kesetiaan bersama mengayati. Kita teruskan lagi perkongsian kita. Sebentar saja lagi ada berita IKIM jam 12.30 hari. Selepas berita, kita bakal bersama menerusi perkongsian bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, menerusi surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir. Moga-moga Allah kurniakan pengampunannya untuk kita dan juga semoga Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa Jumaat yang akan datang, insyaAllah. Saat ini jom kita dengarkan lagu inspirasi daripada Wali Band dengan Tobat Maksiat, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat,
ucap astagfirullahaladzim. Inspirasi, Inforia, Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan menghantar pasukan ke Australia pada bulan ini bagi melakukan pengesahan audit halal di loji sembelihan Thomas Foods Industries, TFI, yang membekalkan daging ke Malaysia. Sehubungan itu, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad, ia berikutan pengesahan oleh Supreme Islamic Council of Halal Meats in Australia Incorporation bahawa berlakunya pelanggaran protokol halal dalam proses penyembelihan. Beliau menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas menyampaikan sumbangan kepada 136 mangsa banjir di sekitar Taiping, Perak, antaranya Taman Seri Kota Fasa 2, Kampung Sempadan, Kampung Air Kuning dan Taman Kuning Sari di Taiping. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menaruh keyakinan pelantikan mantan Hakim Besar Malaya Tan Sri Zahara Ibrahim sebagai pengerusi Jawatankuasa Perundingan Islam Kebangsaan, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI dapat memimpin jawatankuasa itu mencapai matlamat penubuhannya. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa agensi berkenaan berbesar hati atas pelantikan Tan Sri Zahara berdasarkan pengalaman luas dan kredibiliti beliau dalam bidang kehakiman sebelum ini. Tan Sri Zahara diperkenan untuk mempengerusikan jawatankuasa tersebut buka kuasa mulai 30 Jun lepas hingga 29 Jun 2024 dan watika pelantikan beliau disempurnakan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKI pada 17 Ogos lepas. Pihak berkuasa perlu mengambil langkah mengawal segala aktiviti kebudayaan dan kesenian yang diadakan di Malaysia dengan mengadakan garis panduan tertentu agar aktiviti-aktiviti tersebut tidak menyimpang daripada ajaran agama dan nilai-nilai murni budaya timur. Justru tegas Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor adalah mengecewakan dan amat dikesali ketika negara menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-65 masih ada dalam kalangan yang terus berusaha menghakis jati diri rakyat Malaysia yang mensendikan ajaran agama, nilai akhlak dan tradisi ketimuran. Sebelum ke laporan luar negara, ikuti sejenak laporan khas berita IKIM yang sempat saya sediakan pada minggu ini bertajuk Tiada Noktah Menyambung Pengajian. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Tidak dinafikan bahawa kebanyakan pelajar sukar membuat pilihan terbaik sama ada perlu menyambung pelajaran atau bekerja pada era pasca COVID-19. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, hampir 72.1% pelajar memilih untuk tidak menyambung pengajian selepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Data kajian untuk tahun 2019 itu membabitkan sejumlah 560,000 calon SPM mengambil peperiksaan, tetapi setelah diumumkan hanya 170,000 memilih menyambung pengajian dan bakinya 360,000 telah memasuki alam pekerjaan. Meskipun data tersebut adalah daripada tahun 2019, tetapi difahamkan trend tersebut dijangka berlanjutan bagi tahun 2020 dan 2021. Sejak kebelakangan ini, situasi amat berbeza. Lebih ramai yang mencatatkan keputusan yang cemerlang memilih untuk bekerja berbanding meneruskan pelajaran. Apakah rasional di sebalik pemilihan untuk bekerja ini? Keinginan untuk bekerja pada usia muda selain tempoh pengajian yang terlalu panjang menjadi antara alasan ramai pelajar lepasan SPM membuat keputusan untuk tidak menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
Malah, ada dalam kalangan mereka yang mendakwa kejayaan memiliki sijil, diploma ataupun ijazah bukan lagi satu jaminan untuk hidup lebih senang pada masa hadapan. Bagi merungkai tentang senario tersebut, Profesor